Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa channel terkini. Sahabat-sahabat semua, syukur Alhamdulillah. Ini adalah mesej terbaik padu daripada Perdana Menteri PMX kita kepada warga GPM. Seawal jam 8 pagi tadi sahabat semua, mereka telah membuat perjumpaan hari ini ya untuk ucapan dan juga message ya, peringatan dan kata-kata yang begitu terbaik ya daripada Datuk Seri untuk memotivasikan warga GPM ini di Jabatan Perdana Menteri. Jadi sahabat semua, saya menarik untuk saya bawakan untuk anda dan mendengar ya sendiri ucapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Jadi tanpa buang masa, nilai mari kita keisanan tonton yang video ini. tinggi, sedia bertoleransi, berhikmah dalam bermuamalah dan bersabar menghadapi mihnah serta menghayati erti pengorbanan demi menghasilkan kejayaan buat negara yang tercinta ini. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami juga berdoa agar Engkau merahmati dan mempermudahkan semua urusan-urusan kerajaan dan kuatkan semangat dan istiqamah kami sebagai anggota Parlimen Awam. Ya Allah, kami juga bermunajat padamu agar Engkau memberi perlindungan kepada saudara-saudara kami di bumi Palestin yang sedang diserang oleh Zionis yang sudah hilang erti kemanusiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara Datuk Seri Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, Saudara Menteri, Timbalan Menteri KPPA dan rakan-rakan yang saya muliakan. Alhamdulillah kita di melabuh tirai akhir tahun Masihi dan ini mungkin perhimpunan terakhir untuk tahun ini. InsyaAllah kita bertemu dalam di tahun depan dengan lonjakan semangat yang lebih baik. InsyaAllah. Kita sudah cuba sedaya upaya seluruh pasukan seperti mana yang saya sebut semalam. Ya, bukan saja jemaah menteri, pegawai-pegawai kanan, pejabat awam umumnya yang memungkinkan kita membuat perubahan sedaya upaya kita. In uridu illal islah mastata'tu. Saya ditegur sebutan kadang mastata'ta itu Ustaz jadi sebutan itu kena tepat. Ya. Jadi iaitu doa Nabi Allah Syuaib alaihissalam buat melakukan perubahan atau islah sebaik mungkin. Itu andaian bahawa tidak harus ada yang saya sebut semalam, budaya keselesaan. Menganggap kita sudah sempurna. Tak ada benar betul kan dah? Dah baik dah. Dah. Dalam Islam ini selalu diitqan fil amal. Dia selalu ada tahap di mana kita, kalau guna istilah pengurusan sekarang, strive for excellence. Tapi rumusan hadis Muhammad SAW itu itqan fil amal. Jadi kalau ada sikap begitu, maknanya dia ada humility, tawaduknya. Bahawa dengan sedaya upaya kita lakukan. Tapi keterbatasan kita sedemikian rupa. Bahawa masih ada ruang untuk diperbaiki. Lepas itu ada sikap sedemikian termasuk saya. Iaitu mencari ikhtiar baru untuk selalu meningkatkan, menutup dan mengelak daripada kelemahan dan kekurangan dan mencari jalan. Itu yang saya usulkan dari awal. Supaya budaya dalam politik dan juga pejabat awam itu memberi ruang mendengar pandangan, teguran, malah kritikan.
yang membina. Semalam umpamanya itu sebenarnya bukan aturan yang saya atau Saudara Zahid tetapkan. Yang pergi saya pun tak tahu ya. Pengurusi kemudian minta PM TPM dengar soalan-soalan dibagikan dan tidak ada tapisan dan kita tidak tahu. Ini saya rasa itu satu budaya baik, itu yang disebut demokrasi yang bermakna, musyawarah. Dia bukan diatur, diprogram gitu rupa soalan begini, jawapan mesti begini. Ya. Tapi agak terbuka. Dan baiknya kalau ikut budaya masyarakat kita, orang umumnya bertanya kadang-kadang soalannya agak kritikal, tetapi sopan. Ya. Karena soal nilai dan akhlak itu dipertahankan. Sebab itu saya kata kadang-kadang ahli parlimen harus belajar daripada rakyat tentang apa arti sopan, apa arti soalan yang menetapkan soal akhlak dan nilai. Kadang-kadang dengan sedikit kuasa dan media sosial yang akan mempromosikan ucapan-ucapan mereka itu juga keterlaluan. Dan ini harus ditekankan. Baik. Soal nilai ini dan penafsiran Quran dalam sejarah itu penting. Dan sebelum itu saya nak sebut sebab ada satu soalan. Dia kata, mengapa saudara Anwar bila bercakap soal madani selalu diselang-seling dengan Quran dan hadis? Jadi seolah-olah orang bukan Islam tidak mendapat tempat. Jadi saya jawab mengatakan ya, sebagai orang Islam tentu kita sandarnya Quran dan hadis, tetapi dia tidak maksud untuk eksklusif kerana mesejnya itu mesej umum. Ya, mesej kepada negara dan rakyat. Dan saya juga kadang-kadang saya ambil juga dari Tirukural itu dari segi khazanah Tamil di India ataupun Konfusia. Betul saya kata ada sedikit titik persamaannya. Bukan soal akidah, ya. Bukan soal ibadah khusus, tapi dalam soal pemikiran tentang kemanusiaan, manusiawi itu harus diterapkan melihat kepada keperluan semasa atau dia sebut waqi', reality ya, yang kita hadapi. Sebab itu saya bagi contoh semalam kita awsatuha atau wasatiyah, kesederhanaan. Tapi dalam falsafah Greek Yunani dulu disebut golden mean. Dia tidak melampau, dia tidak memilih untuk mengambil satu sikap yang ekstrim. Atau dalam falsafah Konfusia dia sebut Chongyun. Itu semuanya bagi mesej yang sama, bahawa dalam hidup itu harus dipertahankan kesederhanaan. Bukan kesederhanaan average. Ada orang kata kesederhanaan itu average. Tidak. Kesederhanaan itu maknanya sikap itu tidak melampau. Tetapi senantiasa diangkat darjat dan martabat itu. Kebetulan saya teringat macam kupasan tentang yang sebut tadi, bagaimana Quran menafsir dan menterjemah sejarah. Tidak tarikh pada hari bulan sekian, sultan sekian, tu raja sekian, tu maharaja sekian, membuat begini, peperangan tarikh sekian. Tidak. Tetapi mesej itu mesej nilai. Mesej prinsip. Ambil umpamanya dalam surah Al-Kahfi. Nahnu nakhussu alaika naba'ahum bilhaq. Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Warabatna ala qulubihim idh qalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Sampai habis. Apa dia? Allah menyebut dalam Quran, akan aku ceritakan kisah yang sebenar. Dan surah Kahfi ini menarik kerana dia ada banyak persamaan dengan Bible. The Cave. Nanti bila saya sebut begini, kita Anwar telah samakan Quran dengan Bible. Tahu pula aku nak jawab. Ini soal saya kata pemikiran yang pelampau, dia tak dengar konteks. Dia ambil itu. Tengok, Anwar samakan semua agama. Oleh demikian tidak boleh diterima sebagai pemimpin negara ini. Baik. Baik. Tetapi yang saya sebut dalam cave, ke mana ada sejarah? Kerana sebenarnya sejarah dalam cerita cave Kahfi itu zaman Kristian.
Tetapi diberikan nilai yang baik bahawa ada pemuda-pemuda masa itu Kristian. Jangan lupa. Kadang-kadang. Tapi kalau saya kupas begini, orang Kristian kan senang kan? Kita gunakan dalam Quran kisah sejarah di zaman Nasrani, di mana anak muda itu diselamatkan kerana prinsip mereka yang kental. Akan kuceritakan kisah yang sebenarnya. Apa cerita sebenarnya? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Anak muda dengan keyakinan mereka, dengan iman mereka, Allah tambah petunjuk kepada mereka. Mengapa? Kerana ini soal nilai, soal prinsip. Dia tidak terpukau dengan kuasa dan kezaliman dan penindasan dan penipuan, porak-poranda di luar. Dia pilih untuk selamatkan diri mereka kerana terpahat dalam hati sanubari mereka. Apa dia terpahat? Warabatna ala qulubihim. Terpahat di hati sanubari mereka. Hanya keyakinan dan kekuatan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Saya tengok kalau Jaki mangguk, saya selamat. Baik. Jadi terpahat di hati sanubari mereka bahawa yang kuat, yang berkuasa itu sebenarnya Allah. Mana ini soal nilai, ditekankan. Sebab itu bila saya sebut dalam Madani ini, ya pertumbuhan ekonomi, transformasi digital, energy transition, itu semua penting. Karena kalau tidak kita bicara ini tentang nilai, kemudian tidak lakukan kerja, kita akan ketinggalan. Kita menang dari segi nilai, kalah dari segi teknologi dan transformasi digital. Jadi kita harus kembangkan keduanya. Tetapi mendasari itu semua adalah sistem nilai. Nilai ini dimulakan dari pribadi. Bukan nak mengutuk orang lain. Kamu harus baik. Kamu harus jangan rasuah. Ya. Tapi aku kumpul harta dah 100 juta. Kamu jangan rasuah. Kamu mesti hidup sederhana. Kurangkan makan gula. Itu saya sebut. Kurang gula kerana penyakit diabetik. Baik. Tetapi dia, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Mula dari diri kita. Ibda binafsik. Mula dari diri kita. Yang pertama Quran, yang kedua hadis. Ini tazkirah pagi. Doha. Baik. Jadi yang sana intisarinya apa? Nilai. Jadi kita sementara menjadi orang politik, pentadbir, jangan lupa yang mendasari semua itu nilai yang baik. Tak perlulah umpamanya hanya terikat dengan undang-undang. Undang-undang itu kerana ada kelemahan manusia, ghaflah, cuai dan lupa. Tetapi peringatan itu kepada semua, dan kalau kita ada nilai yang kita terapkan dalam Madani ini, saya yakin sebenarnya kita boleh angkat darjat kita. Hentikan kelemahan lampau. Ada kekuatan dulu, tapi ada kelemahan dulu. Kita bina dari kekuatan itu dan kita tinggalkan ekses yang berlaku. Ya, mudah-mudahan kita tutup labuh tirai 2023 Masehi ini dengan semangat yang sama, ya, dan membuka lembaran baru sejarah negara. Kerana saya yakin sangat, ini bukan soal pelaburan saja, bukan soal keyakinan negara luar saja, tetapi tentang kapasiti kita untuk mengangkat keupayaan ekonomi, sosial dan sebagainya. Sekurang-kurangnya kita dah bagi garis-garis urutan keutamaannya, bahawa sementara kita menggapai langit, ya, menggapai langit maknanya insya-Allah cuba mencapai yang ideal. Bidang-bidang baru termasuk, ya, saya sebut tadi digital dan AI, soal energi baru, hijau, hidrogen, untuk menggapai langit. Tapi kita harus senantiasa mengakar di bumi. Mengakar ke bumi sementara kita menggapai langit. Kita perlu menggapai langit dan kita hilang tradisi, budaya,
Tak mungkin. Jadi asas agama, akhlak, budaya, nilai itu mengakar ke bumi. Yang kita nak menggapai ke langit itu adalah idealisme baru, perubahan teknologi, digital dan sebagainya. Carilah jalan dan ikhtiarlah supaya kita dapat angkat dan beri kembalikan maruah kepada bangsa dan negara Malaysia tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik sahabat semua, itu dia satu mesej yang begitu padu, terbaik daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, dihaskan ya kepada penjawat awam di GPM. Dan saya percaya bukan itu saja, ya, ini adalah untuk seluruh rakyat Malaysia juga yang mendengar seperti anda yang bersama dengan saya ketika ini. Jadi terima kasih. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Alright, jadi seperti biasa juga, peribahasa mengatakan, tak apa-apa kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekiannya daripada Alright Nampak Channel. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.